Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pendengar dan para penonton untuk pengajian pengantar untuk subjek pengantar pengajian Islam UQI 10402. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama memulakan topik kita dengan memahami bahawa pengantar pengajian Islam adalah merupakan suatu topik yang penting dalam memberikan suatu gambaran yang asas tentang pengajian Islam atau agama Islam itu sendiri. Maka kita lihat pada slide kita, visi UTHM menjadikan Universiti Teknikal Global dalam teknologi lestari dan pengangkutan. Manakala misinya pula ke arah menyediakan penyelesaian teknikal untuk keperluan industri dan komuniti berasaskan paradigma tauhid. Maka daripada paradigma tauhid itu, kita memilih satu, iaitu elemen paradigma tauhid, iaitu niat. Niat artinya keinginan, tujuan seseorang melakukan sesuatu atau bercakap sesuatu dengan tujuan apa, kerana apa, untuk apa. Maka semuanya ditentukan dengan niat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atau ganjaran kepada seseorang melihat apa niat dalam hatinya. Seandainya niatnya adalah perkara duniawi atau niatnya adalah tidak elok, maka balasannya atau ganjarannya begitulah. Seandainya niatnya adalah baik, tujuannya adalah baik, maka Allah akan mengajarinya ganjaran yang baik. Topik yang akan kita bicarakan pada hari ini sebagai topik pertama di dalam subjek pengantar pengajian Islam adalah Islam sebagai ad-din. Apakah itu ad-din? Ad-din sebagai pendahuluan definisi, kita dapat melihat ad-din adalah sebagai satu cara hidup atau disebut sebagai way of life. Islam, the complete way of life. Tidak ada satu agama di dalam dunia ini yang begitu lengkap penyusunan dan struktur pengajarannya sebagaimana agama Islam. Daripada sekecil-kecil perkara seperti taharah bersuci sehingga sebesar-besar perkara seperti pemerintahan dalam sebuah negara diatur oleh agama Islam. Cara berpakaian, makan, berkeluarga, berkahwin, pembubaran perkahwinan, menyusukan anak, bermuamalat, berjual beli, sewa menyewa, bermasyarakat, adab etika masyarakat dan lain-lain, semuanya itu adalah merupakan satu daripada ilmu yang mesti diketahui oleh seorang Muslim tentang agama Islam yang menjadi agama yang sempurna sebagai cara hidup seorang Muslim di dalam kehidupan ini. Pada slide seterusnya, iaitu apakah asal perkataan Islam. Okey, asal perkataan Islam diambil daripada perkataan aslama, artinya tidak tercela atau tidak cacat, memberikan makna Islam adalah agama yang sejahtera daripada kecacatan, daripada ketempangan, kerana ia datang daripada Allah SWT yang maha sempurna. Kedua, Islam daripada perkataan salima atau aslama yang memberikan makna damai dan sejahtera. Siapa yang hidup dengan berpandukan ajaran Islam, dia akan hidup dalam keadaan yang aman, damai dan sejahtera, insya-Allah. Kemudian taat dan penyerahan mutlak, artinya seorang yang telah menjadi Islam, dia mesti menundukkan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan lambang pengabdian dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Definisi Islam artinya Islam adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Okey, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Taat, tunduk dan patuh dengan penuh keikhlasan yang lahir dalam diri secara menyeluruh serta beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berartinya bila seorang itu mengatakan dirinya Islam, dia mesti menjadikan semua perkara itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan mesti mentaati secara keseluruhan tanpa menjuzuk-juzukkan atau memilih mengikut hawa nafsunya ajaran dalam Islam. Beberapa ayat Al-Quran yang memberikan pedoman tentang ini
antaranya dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala menyebutkan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagian agama kalian, iaitu sebagai cara hidup kalian, dan dengannya aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku redha, Allah hanya meredai Islam sahaja sebagai agama yang menjadi cara hidup hamba-hambanya. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Begitulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang Allah terima hanya Islam. Maka tidak ada konsep yang dinamakan sebagai semua agama Allah terima, tidak. Tidak. Baik. Begitulah Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang mencari jalan hidup selain Islam sebagai cara hidupnya, tidak akan diterima Allah daripadanya, dan di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Begitulah hadis Jibril yang panjang memberikan makna yang sama tentang kesempurnaan Islam yang mesti dianuti oleh seluruh kaum muslimin. Hadirin yang para pendengar yang dikasihi sekalian, apakah sifat dan kriteria agama Islam yang menjadi cara hidup kita semua ini? Yang pertama, penamaan daripada Allah. Artinya nama Islam itu datangnya daripada perkataan Allah, iaitu Allahumma antas salam. Islam, Allahumma antas salam, sejahtera. Maka sesuai dengan nama dan sifatnya, dia datang daripada Allah Ta'ala. Kedua, berasaskan wahyu. Agama Islam dibentuk prinsipnya berasaskan wahyu, bukan akal manusia. Baginda Nabi SAW hanya membawa agama ini, bukan diciptakan oleh Nabi. Maka sumber asalnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang seterusnya adalah bersifat universal. Islam adalah merupakan satu agama yang menyeluruh, boleh diamalkan oleh semua pihak, semua bangsa, semua geografi, dari kutub utara ke kutub selatan. Dan dia menekankan keadilan kepada seluruh manusia. Islam adalah agama yang sesuai di sepanjang zaman. Bahkan mana-mana zaman yang tidak mengamalkan Islam, pasti zaman itu akan pincang kerana berlakunya ketidakstabilan dan ketidakadilan. Kemudian agama Islam adalah agama yang mendidik jiwa manusia. Ajarannya mendidik manusia menjadi manusia yang baik dan berakhlak. Kemudian memperuntukkan ganjaran. Setiap amalan dalam Islam adanya reward. Adanya walau sekecil mana pun ia, seperti membuang sehelai benang di dalam masjid dan kita buang kerana Allah, akan Allah berikan pahala padanya. Tetap dan tidak berubah. Agama Islam merupakan agama yang tetap secara prinsip dan asas. Walaupun ada perubahan secara hukum dan fatwa mengikut realiti semasa, tetapi prinsipnya, rukunnya, etikanya tidak akan berubah sampai bila-bila. Ajarannya mendapat jaminan daripada Allah sebagai penjaga, kerana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Kami yang turunkan Quran, kami yang akan jaga. Kerana Quran menjadi asas agama Islam, maka selama Quran itu terjaga, insya-Allah Islam juga dipelihara daripada sebarang kecacatan dan juga keburukan. Memudahkan dan tidak membebankan. Inilah sifat agama Islam yang menjadi agama yang memudahkan manusia dan tidak membebankan. Apabila seorang itu tak dapat melakukan dengan sempurna suatu ibadah, maka akan berpindah ibadah itu kepada yang lebih mudah. Sebagaimana seorang tidak mampu solat berdiri, boleh solat dalam keadaan duduk dan seterusnya. Dilaksanakan secara beransur-ansur. Agama Islam tidak datang sekaligus merubah masyarakat, tetapi datang dengan beberapa peringkat pensyariatan supaya manusia dapat adapt, dapat terima, dapat menyesuaikan, sehinggalah hukum itu sustain dan stable, diamalkan secara tetap. Baik. Asas Islam terdapat 3 akar atau tunjangnya, iaitu akidah yang disebut sebagai iman, kepercayaan, syariah yang disebut sebagai ibadah, dan akhlak yang disebut sebagai perangai, tingkah laku, attitude. Kedua-duanya ini menghasilkan akhlak apabila akidah dan syariahnya itu sempurna. Baik, kita akan lihat dalam video yang akan datang perbahasan tentang akidah yang sebenarnya akan dibahaskan nanti dalam topik yang kedua tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, insya-Allah taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.